Okay. So, cerita tentang nafkah ni, ada orang tanya kat saya, tuan, saya tak mau Unify bayar berapa sebulan ambil package mana. Weh, saya ambil yang mahal kot. Saya dah upgrade ke 300 Mac kot. Kita pun tak tahulah. Stress lah. Okay. Cerita tentang seorang isteri, dia tak mau cerai. Alright. Ada orang selalu sangat PM tanya kat saya. Dia cerita suami dia macam ni, macam ni, macam ni. Suami dia teruk, tak semayang lah, tak puasa lah, tak macam-macam. Tapi dia kata, saya tak mau cerai tuan. Saya tak mau kalau kata nak rubuhkan rumah tangga ni, saya tak mau. Jadi apa patut saya buat? Kadang-kadang orang yang tanya macam ni kat saya pun blur juga. Sebab, mana aku nak tahu hang nak apa? Betul tak? Kalau tanya kat kita pun kan, macam mana kita nak bagi advice? Sebab saya dengar aja. Saya pun tak pernah tengok pun suami dia tak semayang ke, suami dia tak macam tu ke, tak apa. So, saya pun tak tahu. Sebab kita kena tahu juga apa yang kita nak. Ada orang tahu, dia pernah tanya kat saya, saya, tuan tolong, kalau tuan tak mau beritahu pun, at least tuan bagi jalan kat saya. Apa patut saya buat? Saya takut jalan yang saya pilih ni jalan yang salah. Okay, dia minta kat kita untuk minta bagi jalan. Takut jalan yang salah. Maksud jalan ni, dia sama ada dia patut teruskan perkahwinan ataupun dia patut perceraian. Sebab dia risau jalan, kalau contoh dia pilih jalan perceraian tu, dia rasa macam nanti ni, dia dah sampai ke depan, dia rasa macam, oh ni jalan salah. Serupa kita lah, kalau kita drive, kita yang rasa macam yakin jalan ni betul. Bila kita drive sampai jalan tu betul, tengok jalan tu jalan mati. Kan, kita rasa macam tu lah, stuck dia. Tapi kita tak boleh ambil pendekatan macam tu. Sebabnya, hidup ni, hidup ni pada saya, dia umpama pokok yang ada banyak cabang. Kita jalan dekat cabang kan. Setiap ranting tu dia ada cabang dia. Kalau kita pergi jalan ni, dia ada cabang lagi. Kemudian dia ada cabang lagi. So macam tu lah kehidupan. Kalau kita dah buat keputusan untuk katalah perceraian, so kenapa kita nak patah balik? Kenapa kita nak toleh benda yang kita dah pilih tu? Teruskan, move on ke depan sahaja. Sebab tak ada jalan yang betul. Kadang-kadang kita mungkin pilih jalan tu sebab kita rasa benda tu betul. And that's why kita kena ada ketetapan. Jadi ada wanita ni, long short story, dia tanya saya, tuan, saya tak mau bercerai. So dah clear. Dia tak mau cerai, jadi dia tanya saya buat apa? Dia kata, tuan, saya kalau boleh saya nak ada satu jaminan nafkah saja kat saya. So maksudnya wanita tu dia faham sebenarnya dia nak apa dalam hidup dia. So dia nak teruskan perkahwinan, dia tak mau cerai, tapi dia nak dalam masa yang sama dia nak nafkah. Kerana saya tanya, puan dalam tempoh perkahwinan tu, puan dapat nafkah macam mana? Dia kata suami dia kadang-kadang bagi 100, kadang-kadang bagi RM50, kadang-kadang sekali dia bagi lebih pula, bagi 500. And then kadang-kadang ada dia bagi 1000 tapi sekali dengan belanja untuk anak-anak. So kadang-kadang dia tak sama, tak sekata. Jadi saya akan tanya dulu, anda puan dapat nafkah duit ni, ada perintah tak? Kena tanya juga. Sebab kadang-kadang ada orang ni, dia mungkin dah ada perintah tau. Sebab dia mungkin isteri yang kedua. So isteri yang kedua dia ada perintah. Ataupun mungkin dia orang ni pernah ada perintah mahkamah untuk berkaitan dengan nafkah. So mungkin dia kata tak ada. So kalau tak ada perintah nafkah, maksudnya memang tak akan ada ketetapan. Jadi dia macam apa? Macam gaya bebas lah kalau suami ni. Macam suka Olimpik, berenang gaya bebas kan. So ikut bebas suami itulah, dia nak bagi banyak mana pun. As long as dia bagilah kan. Tapi kita tak boleh tengok macam tu dulu. Kita kena tahu dulu, bab nafkah ni, puan boleh tuntut. Saya cakap dengan puan tu lah, dengan perempuan yang mungkin ada ni kan. Kalau kita nak tuntut nafkah, kena tahu dulu, dekat mahkamah syariah ni boleh tak tuntut? Boleh. Di mahkamah syariah, dalam satu tuntutan tu kita namakan tuntutan nafkah diri. Tuntutan nafkah diri. So maksudnya isteri kalau dia tak mau cerai pun, dia still boleh masuk mahkamah syariah untuk buat tuntutan nafkah. Dia buat tuntutan nafkah untuk diri dia. So alasannya sebab satulah. Alasan dia mungkin dua alasan. Yang pertamanya mungkin sebab dia tak dapat langsung.
Okay, dia tak dapat langsung. Ataupun yang keduanya, suami dia kadang-kadang bagi, kadang tak bagi. Dia orang kita panggil tajuk dia culas. Alright. So, cerita tentang nafkah ni, alright, adalah satu cerita yang kadang-kadang orang ni dia tak tahu. Oh, rupanya boleh, rupanya buat tuntutan. Sebab orang ingat pergi mahkamah ni tempat untuk perceraian saja. Tak. Okay, seorang isteri kalau pergi mahkamah, mungkin dia nak tuntut nafkah untuk diri dia. Tapi kena ingat je lah, mahkamah syariah hanya boleh keluarkan perintah berkaitan dengan nafkah diri sahaja. Maksudnya nafkah zahir. Okay, nafkah zahir ni maksudnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, wang ringgit depan ni lah. Okay, tapi kalau pergi mahkamah nak bagi tahu kata nak tuntut nafkah batin, tak ada perempuan. Okay, nafkah diri tu hanya untuk nafkah zahir saja. Nafkah batin tak. Mahkamah tak boleh keluarkan perintah nafkah batin tu. Okay, sebab apa? Sebabnya macam ni. Kalau perintah nafkah zahir, okay, kalau seorang isteri, dia kata dia nak nafkah yang tepat. Berapa setiap bulan? 500, 400, 1000, whatever number. Okay, so kita katalah mahkamah keluarkan perintah, habis perbicaraan tu, mahkamah perintahkan 500. Okay, let's say RM500. Kalau suami gagal bayar, okay, dia boleh dikira sebagai hutang ataupun tunggakan. Jadi tunggakan kepada nafkah tu kita namakan hutang lah. Alright. Jadi kalau berlaku tunggakan, isteri boleh naik ke mahkamah untuk kali yang kedua. Kita namakan tuntutan tu adalah tunggakan nafkah. Okay, maksudnya dia menuntut segala tunggakan-tunggakan yang berlaku akibat daripada kegagalan suami ni menunaikan nafkah tersebut. Okey, yang tu cerita tentang nafkah zahir. Tapi cuba bayangkan, kalaulah mahkamah keluarkan perintah nafkah batin. Okey, perintah nafkah batin. So kalau mahkamah keluarkan perintah nafkah batin, and then suami still tak tunaikan juga. So apa kita nak tuntut? Takkan kita nak tuntut hutang lagi kan? Macam mana mahkamah nak kuat kuasakan benda tu? Alright, so benda tu tak logik lah. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu, tuntutan nafkah diri ni khas untuk mereka yang ada isu berkaitan dengan nafkah untuk dia sahaja. Nafkah untuk diri dia sahaja. Alright, nafkah zahir lah. Kalau siapa yang isteri ni tak dapat nafkah batin, dia akan mungkin terjurus ke arah fasah yang mana suami gagal bagi nafkah batin, ataupun yang keduanya mungkin terjurus kepada isu tekanan mental. Kalau katalah kan, suami tak bersetubuh sampai dah 6 bulan. Isteri tak boleh tahan dah. Jadi isteri tak boleh tahan ni, dia mengalami tekanan dan sebagainya. So cerita dia, isteri ni boleh mohon fasah. Boleh mohon fasah dengan alasan tekanan. So tapi kena ada pembuktian psikiatri lah. Kalau nak bagi dakwaan kata isteri tak dapat nafkah batin, dia mesti 1 tahun. 1 tahun lama sangat nak tunggu kan. Kadang-kadang isteri pun ada nafsu dia juga. Betul. So cerita tentang nafkah ni saya nak khaskan untuk mereka yang ada isu nafkah zahir sahaja. Right? Dia tak mau cerai. Ada isteri yang dia tak mau cerai, dia sayang rumah tangga dia, tapi dia nak suami dia bertanggungjawab. So saya akan tanya dulu, Puan duduk dekat rumah ni, rumah yang Puan duduk bersama dengan suami, rumah ni siapa yang beli? Ataupun siapa yang bayar sewa? Kita kena tahu dulu, sebab cerita tentang nafkah ni, dia ada isu yang paling penting sekali bab mengenai tempat tinggal. Kita kena tahu, kalau dia kata suami saya yang bayar, yang beli rumah, suami saya yang bayar rumah tersebut. Okey, kita kena tanya yang kedua, bil-bil macam mana? Bil api, bil air, alright? Siapa yang bayar? Kalau dia kata suami juga yang bayar, so maksudnya dia tak ada isu berkenaan dengan nafkah tempat tinggal. Alright? So soalan yang kedua, kita kena tahu juga dahulu, so kalau kata suami provide tempat tinggal, macam mana makan minum puan? Dia akan bagi tahu. Makan minum saya, kalau katalah saya pergi bekerja, suami yang suami tanggung sendiri, saya tanggung sendiri. Ada orang macam tu, ramai lah. Saya rasa macam mostly dalam banyak-banyak cerita sekarang ni, isteri tanggung dia sendiri, suami tanggung dia sendiri. Okay, banyak kan dah jadi macam tu sekarang ni kan. So kalau jadi macam tu maksudnya ada isu culas kat situ, yang mana suami
dia tak bagi nafkah makan minum kepada isteri dia di tempat kerja. Okay. Balik rumah macam mana? Dia kata kalau balik rumah, kadang-kadang saya beli siap-siap ataupun saya makan siap-siap dekat tempat kerja, balik saya tak masak dan sebagainya. Ada orang yang dia yang mana suami dia mungkin dah provide. Dia setiap minggu, contoh seminggu sekali ataupun sebulan sekali kan, hari gaji, dia pergi beli barang. Okay, barang-barang keperluan. Beras, kicap, sos, apa benda lagi, garam, gula, semua tu. Macam standard lah. Kalau macam saya sendiri pun personally setiap bulan jugalah. Dalam sebulan, sebulan sekali kita akan pergi beli barang lah. Pergi beli beras, pergi beli apa sebagainya. Itu standard lah kan. Jadi kalau kita dah macam sediakan barang-barang kering dan juga barang basah kita sebut ni, cuma ada isu berkenaan dengan isteri tanggung makan minum dia sendiri di tempat kerja. So yang tu ada isu culas di situ. Alright, yang mana suami tak provide duit makan minum. Okay, tu makan dan minum. Kemudian pakaian. Pakaian ni penting juga sebab dia memang salah satu nafkah yang wajib untuk seorang wanita. Tapi janganlah fikir pakaian ni setiap bulan macam tu nak kena beli baju baru lah. Penuh almari nanti. Tak semestinya. Okay. Kalau boleh macam pakaian hari raya contoh dia kan. Kita kan orang Islam kan menyambut Aidilfitri ni biasanya satu lebaran yang gilang gemilang lah kalau kita sambut ni. Jadi wajib untuk suami beli baju raya untuk isteri dia. Ni kadang-kadang isteri beli sendiri. Yalah, kadang-kadang isteri ni kan dia punya taste dia pun boleh tahan juga. Tambah-tambah baju raya, hampa perasan tak tahulah hampa perasan ataupun tak kan. Tiap-tiap tahun mesti harga baju raya ni naik. Tak pernah lagi nampak turun. Bukan takat tu je. Tudung pun tudung pun makin lama makin mahal. Ikutlah kan. Kadang-kadang ada orang dia nak beli tudung mahal. Ikut. Tapi apa yang saya nak bagi tahu tentang nafkah ni, tentang nafkah pakaian hari raya kepada isteri ni, dia memang wajib. Alright, sekurang-kurangnya kita beli sepasang lah untuk dia. Dia bukan tanggungjawab isteri tu, tanggungjawab suami untuk beli baju raya. Sebab kalau anak pun boleh dapat baju raya, dia nafkah dia adalah baju raya. Macam tu juga kepada seorang wanita sebagai kepada seorang isteri. Wajib untuk dia dapat juga baju raya ni perempuan. Kalau kata tak, dia malas lah, dia faham kata malas lah nak beli baju baru, baju raya tahun lepas pun tak pakai sangat. Contoh lah kan, kot-kot lah boleh muat lagi. Yelah duk berdaya je kan. Tengok-tengok badan maintain, boleh pakai baju yang lepas. Dia pakai baju yang lepas. Kalau tapi saya rasa macam ramai wanita ni tiap-tiap tahun baju baru je kan. Nak tahu. Alright, tudung lagi lah. Tudung perempuan ni, kalau tudung raya ni, ya Allah. Mujok COVID lah perempuan. Saya kalau kata tak COVID ni, tiap-tiap tahun raya ni, ya Allah, jalan tar tu dah rasa macam rumah kedua. Tu duk pergi yang Muaz. Lagi saya pergi Bangi Central. Bangi Central tu hampa tahu-tahu sajalah. Hak yang butik-butik online tu. Mujok dia tak minta dark scarf lah. Kalau kata bini saya minta dark scarf, ni peluh ni menetes. Risau. Ariani kat Sungai Petani ni pun dah rasa macam rumah lah. Kalau setiap kali raya. Pening aku. Okay, tapi tak apalah. Sebab cerita tu adalah cerita berkenaan dengan kewajipan. So mau tak mau, kena jugalah kita cuba sedaya upaya untuk memberikan nafkah tersebut. Kalau kata kita mampu beli baju setakat tu, kita beli baju mampu setakat tu. Tapi satu je saya nak pesan, kalau siapa lelaki yang menonton ni, hampa jangan memandai-mandai beli, nak buat surprise je. Bak pakaian, dia maksudnya daripada tudung, baju, kasut, okay. Yang ni kalau boleh hampa jangan beli sendiri. Taste perempuan dengan taste lelaki tak sama, perempuan. Kadang-kadang kita nak buat surprise, dia kata, dia akan rasa,
Ahmad faham tak? Muka tu tak macam ceria, walaupun nampak tu macam nak surprise. Tapi sebabkan baju tak kena colour. Kadang-kadang saat ni baju ni tak kena size dan sebagainya. Kalau laki tu dia mesti rasa macam dia tak kisah sangat. Kalau macam saya lah buat surprise, bagi apa? Baju t-shirt saiz apa? S pun aku seronok. Walaupun kalau S pun dia nampak macam sendat fit. Tapi laki kalau dia pakai baju fit, dia rasa macam lagi kemas Faham tak? Berbanding kalau beli baju yang terlampau besar kan, dia rasa macam tak seronok kan. Tapi still pakai buat baju tidur. Okay. Alright. Tapi kalau perempuan, kalau hampa silap bagi baju, silap bagilah dia punya saiz, warna, corak, percayalah, sekali je dia akan pakai. Lepas tu sorry, dia akan simpan, sama ada dia bagi ke orang lain ataupun siapa-siapa. Kan? So sama lah macam kasut pun. Jadi kalau nak senang, alright, nak jaga bajet tu, nak bagi nafkah pakaian raya contoh dia kan. So suami kena bagi duit je senang. Sebab kita boleh bajet. Kalau kita bagi baju, kita lari bajet kan. So kita bagi bajet betul-betul. Berapa bajet untuk hari raya punya perbelanjaan baju untuk isteri? Kalau kata-kata saya mampu takat bagi 300 lah bagi. Pandai-pandai tapi mesti orang kata kan, 300 baju apa boleh dapat? Contoh dapat selai saja. Boleh sebenarnya, cuma depends lah kan. Kalau lagi mahal tu tambah sendirilah. Tu je lah. Okay. So yang tu pakaian. So makan, minum, pakaian, alright, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kemudian isteri boleh tuntut nafkah perubatan. Okay, so nafkah perubatan maksudnya kalau katalah suami ni suami ni mungkin dia tak ada ambil insurans contoh dia kan. And then isteri dia jatuh sakit. Jadi kalau isteri jatuh sakit, kena pergi berubat, kena pergi hospital dan sebagainya tu, so memang yang tu adalah tanggungjawab seorang suami tersebut. Dia bukan tanggungjawab isteri tu. Okay. So nak mudah, macam tak mau rasa macam terlepas daripada tanggungjawab bab nafkah perubatan, which is kita tak tahu bila kita sakit ni perempuan. Yang terbaiknya adalah dapatkan medical card lah. Right. Saya bukannya jurujual, saya bukannya perunding takaful dan sebagainya. Ramai kawan-kawan ataupun mungkin salah seorang daripada anda ni yang mungkin perunding takaful dan sebagainya tu kan. Okay, tapi saya akan bersetuju satu perkara, medical card is the real important things. Okay, so dia memang penting sebab kita tak tahu bila kita nak sakit, dan kalau sekali lah kita dapat sakit yang teruk, yang mana kena ada surgery dan sebagainya tu kan, pembedahan semua tu, it's a lot of things, alright, it's a lot of money kita nak kena provide untuk benda tu. Jadi bagus kalau kata kita nak provide nafkah perubatan, so provide nafkah perubatan tu setiap bulan melalui insurans tu. Okay, so kena usahakan, termasuklah untuk anak. Tapi saya tak mau cerita bab anak malam ni, tapi saya nak cerita tentang nafkah seorang isteri. Nafkah seorang isteri yang tak mau cerai, tapi dia nak suami dia bertanggungjawab terhadap diri dia. Alright, sebab seorang isteri dia wajib dapat nafkah. Dia wajib dapat nafkah untuk diri dia. And then apa yang kita boleh tuntut adalah nafkah tempat tinggal, makan minum dan pakaian serta perubatan. Okey, sebenarnya ada satu lagi, tapi benda ni dia bukan dalam bentuk nafkah yang berbentuk wang ringgit. Bukan nafkah batin, tapi kita sebut sebagai nafkah pendidikan. So pendidikan pun adalah salah satu bentuk nafkah dan benda yang wajib untuk seorang suami berikan kepada isteri dia. Maksudnya dalam Islam ni, dari sudut fardu ain ya, adalah seorang suami dia wajib mendidik isteri dia untuk belajar tentang agama. Tu tanggungjawab seorang suami. Katakanlah seorang isteri ni dia mungkin belum untuk menutup aurat. So suami ni kena ambil peranan untuk beri didikan, mengajar, memberi nasihat tentang menggalakkan untuk menutup aurat. Apa lagi? Galakkan untuk
isteri melakukan ibadah. So yang tu semua itu adalah bentuk pendidikan secara tak langsung. Alright, dia sebahagian daripada nafkah, cuma benda tu tak boleh termasuk dekat dalam tuntutan nafkah di mahkamah lah. Sebab saya nak cerita ni khas untuk tuntutan nafkah di mahkamah syariah sahaja. So, kalau seorang isteri, so anda yang mungkin tak mau cerai, anda nak teruskan perkahwinan, cuma anda nak suami anda bertanggungjawab sahaja, selain daripada anda share ni, saya nak anda tahu satu perkara. Nak masuk ke mahkamah syariah, kena buat tuntutan, kena buat saman. Macam mana nak buat saman? Saman ni dia ada dalam undang-undang, dia ada dalam enactment, dia ada prosedur dia. Kita sebut sebagai borang MS2. Payah kot. Saman, kalau hampa suruh aku buat saman trafik pun aku tak erti. So yang ni saman mahkamah syariah. So anda kena buat saman dan anda kena filekan di kaunter mahkamah. And then anda akan dapat tarikh untuk sebutan. So sebutan kali pertama tu dia mungkin akan pergi kepada proses perbincangan, kita namakan proses suluh. Alright, tapi apa yang saya nak cakapkan macam ni. Nak masuk ke mahkamah, nak buat tuntutan nafkah diri, anda mesti bermula dengan saman. Setiap tuntutan di mahkamah syariah akan bermula dengan saman ataupun permohonan. So bab ni bab prosedur. Bab prosedur kalau saya nak cerita dia panjang sebab dia very technical. Very technical ni cerita masuk kelas tutorial boleh lah. Tapi kalau nak sembang live ni pening lagi kat apa. So long short story, kalau nak mudahnya, anda kena lantik peguam untuk nak buat tuntutan nafkah diri ni. Ataupun kalau rasa macam mampu, mampu untuk berbicara sendiri, mampu untuk berhujah sendiri, semua nak buat benda tu sahaja, anda kena cari typewriter. Alright, juru type. Juru type untuk upah buat saman tersebut. Kalau rasa macam nak mudah, lantik peguam. Kalau kita tak mampu, lantiklah peguam kerajaan. Kalau mampu, lantik peguam swasta. Sebab tanggungjawab untuk anda menuntut nafkah, tanggungjawab peguam adalah untuk membantu anda dapatkan nafkah tersebut. Masing-masing ada peranan kat situ lah. So itulah cerita tentang nafkah. Tapi kalau kata anda nak tuntut tu berapa? Sebab ada orang dia tanya, kalau nak tuntut tu semua berapa? Depends, anda kena buat kiraan. Berapa setiap bulan? Saya nak berapa nafkah? Let's say saya nak 1,000. So kita kena perincikan 1,000 ni apa dia? Makan minum. Berapa makan minum? Kita kena kira. Alright, roughly je lah. Kemudian pakaian. Kita nak kena benda tu. Kita kena tahu spesifik. Macam mana kita nak provide benda tu. Macam mana kita nak elaboratekan benda tu. Perincikan benda tu. So kita nyatakan kat mahkamah. And then apa yang saya boleh cakapkan, setiap tuntutan yang berkaitan dengan nafkah diri ni, insya-Allah pastinya seorang isteri dia tetap akan dapat. Dia tetap akan dapat. Tinggal lagi sekarang ni sama ada banyak ataupun sikit. Mungkin sama dengan jumlah tuntutan yang dia tuntut, ataupun mungkin berkurangan daripada jumlah yang dia tuntut. Kalaulah kan anda tuntut nafkah diri, tiba-tiba kan suami kata isteri tak layak sebabnya isteri keluar daripada rumah, so nusyus. So suami dia nak claim kata isteri dia nusyus, dia filekan tuntutan nusyus, sabit nusyus, maka tak dapatlah nafkah tersebut. Alright, nak dapat nafkah syarat dia isteri tak boleh nusyus. Nusyus ni mesti disabitkan oleh mahkamah lah. Yang tu selalu saya bagi tahu kan. Jadi cerita tentang nafkah ni perempuan, selagi anda tidak disabitkan nusyus, anda boleh buat tuntutan nafkah tersebut ke atas suami di mahkamah syariah. Alright. So saya ambil soalan. Boleh letakkan soalan. Saya minum kejap Musim-musim panas macam ni, hamba kena minum banyak air kosong lah. Memang kena minum banyak air kosong. Panas. Saya pergi Penang tadi pun, ya Allah, panas. Dah lah Penang tu, lepas tu Penang okey lagi lah kan. Lepas tu tapi masa saya drive tadi sampai dekat jambatan kedua, masa dekat jambatan kedua tu kan, ya Allah, awak panas sangat ni.
Ui, tengok look tu pun sampai sakit kepala lah. Mujok lah hari ni. Mujok lah hari ni. Ada sidang parlimen. Boleh lah tengok online tu kan. Kalau kita dah tengok tu, kita dah gelak je lah dalam secara live ni. Tengok live parlimen ni. Aku live pun tak maki-maki macam tu. So tak apalah. Seronok lah, kita terhibur lah. Kita dapat tengok lah situasi apa benda semua tu kan. Baru kita tahu rupanya darurat dah tak ada dah perempuan. Siapa baru tahu ni? Darurat dah tak ada dah. Kita dah tak darurat dah. Sejak 21 hari bulan Julai lagi. Tertipu semua kan. Tak tahulah. Okay. Siapa yang perasan sekarang ni? Ada asap kan? Apa? Ni asap kemenyan tu. Tak adalah. Inilah benda yang saya jual perempuan. Selain daripada saya praktis sebagai seorang peguam syar'i. Allah, pada ayat habis ni. Selain saya praktis sebagai seorang peguam syar'i, saya juga adalah founder ataupun owner bisnes kepada Belantara Spa dan juga Belantara Diffuser Aromaterapi. So produk saya nama Belantara. Tu nama saya bagi tu. Siapa yang dah dapatkan benda ni? Thank you so much. Siapa yang nak boleh PM. Okay? Ni nama dia. Bagus ni perempuan tau. Seronok. Keluar asap macam ni kan. Berwangi. Tenang sikit. Saya rasa macam syok je kalau aku buat live dengan apa pula. Macam Tok Bomoh pula kan. Bahasa mandrem boy. Okay. Thank you. Siapa yang tanya soalan ni? Syok suasana malam ni. Usik-usik puji-puji sama kita. Taklah duk kelahi dan bergaduh. Tegang. Tak payah bergaduh-gaduh lah. Kan? Kita kan masyarakat hadari. Hadari kita maju. Macam Tok Bomoh pula berasa asap. Okay, Mami Erin tanya, minyak kereta tu ulang alik pergi kerja and hantar ambil anak-anak sekolah kira nafkah yang wajib suami ke tuan? Alright. Terima kasih. Saya baru nak cakap benda ni. Terima kasih Mami Erin sebab memperingati benda ni. Okay. Kereta. Okay, maksudnya kalau isteri pergi kereta, pergi kerja, naik kereta dia tu, ataupun kereta suami pun, yang tu bukan nafkah. Isteri pergi bekerja, isi minyak, bayar tol semua tu, yang tu bukan nafkah perempuan. Kalau suami bagi, yang tu dikira sebagai sedekah dia, ihsan dia. Okay. Kalau apa? Katakanlah kan, suami ni memang dia suruh, suami ni duduk kat rumah. Kan, suami ni duduk kat rumah, isteri yang kena keluar, dia suruh isteri keluar pergi kerja, pakai kereta sebagainya. So yang apa, kita yang menjadi breadwinner lah kan, pergi cari nafkah tu. Okay. So kalau yang tu pun tak boleh nak dikira sebagai nafkah. Sebab nafkah back to hukum syarak, dia mesti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Okay. Dia tak ada tentang nafkah untuk minyak, tol semua tu tak ada perempuan. Yang tu adalah tanggungan diri sendiri, tanggungan kepada isteri tersebut. Kalau suami bagi, dia tak dikira sebagai nafkah, tapi dia dikira sebagai sedekah. Kalau dia tak bagi, benda tu tak jadi satu tak jadi satu kewajipan untuk dia. Sebab bukan apa perempuan, saya pernah minta benda ni dulu. Pernah dulu. Okay. Tapi mahkamah tolak. Sebab tu saya berani cakap benda tu. Kalau saya cakap ikut dan mungkin saya tak tahu kan. Tapi saya pernah minta benda ni dulu. Yang mana isteri ni dia tuntut nafkah. Dia tuntut nafkah untuk diri dia. Kemudian salah satu daripada perincian nafkah tu kita masukkan minyak kereta dan juga tol. Kan dia nak isu nak pergi kerja ni biasalah, kalau tak ada tol ni macam pelik pula kat Malaysia ni tak ada tol kan. So cerita tentang benda ni saya dah tuntut dan mahkamah tolak sebab
bab mengenai nafkah, dia mesti tertakluk kepada hukum syarak tu, iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan perubatan. Boleh tuan jelaskan saman mahkamah syariah dengan mahkamah sivil? Kaki betul ke nak tahu ni? Macam ni basically dia tak ada beza sangat. Basically tak ada beza sangat. Saman mahkamah syariah dia ada ayat dia yang tersendiri juga. Okay? Kalau saman mahkamah sivil pun dia ada ayat dia yang tersendiri. Itu satu. Yang keduanya, dari sudut practicality-nya, okay, kalau kita nak buat satu tuntutan di mahkamah syariah, dia akan mula terus dengan saman, dan saman ni dia akan kahwin dengan penyata tuntutan. Okay, saman dia akan kahwin dengan penyata tuntutan. Tapi kalau di mahkamah sivil, kalau tak silap saya, dia akan dinamakan sebagai saman pemula. So saman pemula ni dia tak silap saya, dia tak ada penyata tuntutan dia tu. Dia akan bagi saman je dulu. Tapi macam ni lah. Saya to be fair lah Kak Kia, to be fair, saya rasa saya macam tak boleh nak ulas lebih bab ni, sebab saya bukan praktis sangat. Okay, saya pun belajar sikit-sikit je macam tu dulu. Alright, tapi insyaAllah saya sedang usahakan untuk cari kelapangan waktu kawan saya tu. Yang buat ni lah, yang buat saman sivil ni. Okay, nanti dia akan lebih terangkan. Cuma apa yang saya tahu, prosedur undang-undang undang-undang tata cara, okay? Setiap negeri di dalam Malaysia ni dia ada enactment tata cara mal, right? Enactment tata cara mal ni maksudnya prosedur lah. So dia gubal macam ni saja. Dia gubalkan, dia ambil undang-undang prosedur sivil, dia kahwin dengan hukum syarak. Boom, jadilah enactment tata cara mal mahkamah syariah. Contoh dalam enactment dalam undang-undang prosedur dia adakan saman juga kan. Tapi dalam undang-undang sivil dia tak ada lafaz pelantikan peguam, kita panggil wakalah. Dalam mahkamah syariah dia ada wakalah. So wakalah ni diambil daripada hukum syarak. So dia ambil undang-undang sivil, dicampur dengan hukum syarak, boom, jadilah enactment tata cara mal. Senang kan? Dia ada ayat-ayat yang berubah lah. Aduh, awak pening kepala. Okay, apa sebelah. Saya tak boleh lama ini tapi saya akan tengok soalan. Nak tahu lebih dalam pasal talak taklik boleh tak? Awak pula tak boleh. Janganlah tanya tergantung macam ni. Time ni hampa boleh tanya apa saja soalan. InsyaAllah saya boleh tolong jawabkan. Cuma saya tak sempat nak jawab banyak tu dekat TikTok. Oh ya Allah, soalan banyak sungguh kat TikTok. Masuk dekat email, masuk dekat komen, kat mana lagi? Dekat WhatsApp. Ya Allah, saya kata, wish, ini banyak sangat ni. Kita pun sampai tak sempat lah. Jadi that's why dalam live ni ambil peluang. Okay, nak tahu lebih dalam pasal talak taklik boleh tak? Okay, dia bukan talak taklik. Kita ayat dia terbalik. Taklik talak. Okay, taklik talak ni maksudnya macam meletakkan satu perkara tu, kalau kata langgar dia akan jatuh talak. Okay, contoh dia, hang keluar daripada rumah ni jatuh talak. Ni standard lah ayat tu kan. Kalau hang balik lagi ke rumah mak hang, antara kita tak ada apa-apa lagi dah. Gitu. Tu taklik talak. Nak tahu apa? Kena tanya soalan juga kan. Mana aku nak tahu, apa nak tahu pasal apa taklik talak ni. Ammar Tika ke Tica? Tuan, saya dah tuntut nafkah diri masa di majlis suluh. Bukan suluk kan. Suluk tu keturunan. Masa di majlis suluh, suami setuju. Tapi sewa rumah ambil termasuk dalam nafkah tu sekali. Macam lepas tangan pula. So, kalau dah ada persetujuan dalam majlis suluh, maksudnya dah ada ketetapan nafkah berapa yang patut seorang yang patut puan terima lah. Betul kan? Sebab dah ada persetujuan dalam majlis suluh. Kalau kata tak bersetuju, jadi sepatutnya kita kena bagi tahu. Yang ni tak boleh, yang ni tak termasuk sekali dengan bil semua tu. Kita kena bagi tahu lah. Alright? Tapi kalau katalah kita sekarang ni kita rasa macam tak cukup.
dengan benda tu. Jadi kita boleh buat ubah perintah. Okey, ubah perintah nafkah tersebut balik. Sebab puan dah kata suami setuju kan. Jadi kalau suami dah setuju, dia dah ada ketetapan macam tu. So maksudnya dia dah include everything. Termasuk semua je dah. Tapi kalau kita tak setuju, masa tu sepatutnya kita kena perincikan kenapa kita tak setuju. Saya ada soalan. Saya pernah dengar kes macam Tuan Fahmi sebut ni. Isteri dia buat tuntutan nafkah di mahkamah. Mahkamah dah putuskan 300 bulan. Jadi suami dia tak pernah miss 300 bulan. Siap ada bukti transfer semua. Okay. Cuma suami dia balas dendam. Hang nak buat tuntutan sangat kan. So makan minum pakaian tak bagi. Tapi dia ada bukti dan akan bagi 300 tu sebab ada perintah. Betul. Macam mana keadaan tu? Macam mana hakim nak sabitkan kesalahan gagal nafkah? Fahamkan soalan saya. Faham? Very clear. Terima kasih Cik Hakim. Soalan macam ni lah baru saya faham. Okay. So soalan dia berkenaan dengan suami dah diperintahkan oleh mahkamah dibayar RM300. Jadi 300 tu, yang tu lah include everything. Jadi dia rasa macam benda tu kejam. Okay, sepatutnya 300 tu untuk apa dan sebagainya kan. Jadi benda ni kalau isteri nak tuntut kata yang tu tunggakan, tak jadilah sebab dah mahkamah perintah 300. Jadi kalau mahkamah dah perintah 300, dia bayar pun memang 300. Jadi tak ada lah tunggakan yang kita boleh tuntut. So jawapannya adalah isteri kalau dia tak puas hati benda ni, dia kena buat tuntutan ubah perintah nafkah. Tu je. Okay, ubah perintah nafkah. Sebab dia boleh berubah. Dia boleh berubah untuk daripada 300 tu nak minta berapa pula. Okay. Tapi katakanlah kan, mahkamah masa dah habis bicara semua tu, so mahkamah dah perintahkan kata suami kena bayar 300. And then dalam tempoh 14 hari lepas dalam tempoh daripada hari keputusan sampai 14 hari, kalau isteri tak puas hati 300 saja sebulan, aku nak buat apa 300 sebulan kan? So isteri kena masuk rayuan. Dia kena rayu ke mahkamah lebih tinggi nak bagi tahu kata keputusan yang mahkamah perintahkan 300 ni tak memadai, ada khilaf daripada mahkamah. So biar mahkamah lebih tinggi putuskan. Macam itulah. Tapi kalau katalah isteri ni okey lah 300, so mahkamah pun dah perintahkan 300, and then let's say lah dalam setahun lepas tu dia rasa macam tak cukup ni 300 dengan bayar apa semua, tak ada apa langsung. So isteri ni dia tak puas hati dengan jumlah tersebut, dia kena buat tuntutan ubah perintah nafkah. Suami tak boleh nak dikira gagal sebab dah mahkamah perintahkan 300. Betul lah dia kena bayar 300. Kalau dikira gagal, maksudnya kita kena tuntut hutang ataupun tunggakan. Macam mana kita nak tuntut tunggakan sebab dia ikut perintah tersebut. Okay? Oh, saya lah Tuan Fahmi dengar, Puan Maina pun dengar. Masing-masing ada cara beramal tu dari segi pengalaman. Sebab tu boleh dapat betul. Malina ada cara Malina. Kalau saya ada cara saya. Tapi mereka selalu rujuk kat saya. Kak Kia tanya sebab ada bekas isteri yang abaikan saman mahkamah syariah. Macam itulah Kak Kia. Saman ni kadang-kadang ada orang dia ambil peduli, kadang orang dia tak kisah pun. Okay, ada macam tu. Saman trafik je kadang-kadang kita ambil peduli. Kadang-kadang kita tak tapi lah berkumpul lah berapa pun saman tu. Kan? Okay, Nur Hafizah Fiza. Taklik talak tu boleh ditarik balik ke tapi bukan pada masa yang berlainan? Tapi bukan pada masa yang berlainan. Taklik talak tu boleh ditarik balik ke? Boleh ke ditarik balik? Boleh tak kalau soalan ni, saya tak mau jawab soalan ni. Okay, sebab soalan ni saya tak yakin. Saya tak yakin dengan jawapan saya. Saya takut benda ni jadi satu kesalahan, satu kesilapan. Dan saya rasa soalan ni saya akan jawab nanti. Jadi Puan Nur Hafizah Fiza, nanti tolong masuk live saya. InsyaAllah saya akan kupaskan benda ni. Kalau kata saya dah dapat kaji balik benda ni. Okay, saya tak memandai-mandai. Saya risau
Kalau benda yang saya tak yakin, saya cakap juga, takut nanti ni satu kesalahan. Lebih baik aku berlapang dada. Saya bagi tahu, yang ni saya tak yakin. Saya tak yakin untuk jawab. Boleh tak nak tarik balik taklik tu? Okay. Ubah perintah nafkah tu kena masuk bicara balik. Ya, kena buat tuntutan yang baru puan. Dia kena buat saman yang baru. Nama saman tu adalah saman ubah perintah nafkah. Okey, dia kena ada macam mula-mula nak ubah perintah daripada berapa mahkamah perintahkan itu 300 nak ubah kepada 1000 sebab 300 ni tak cukup. Dia 300 ni kita bayar yang everything. Lepas tu makan minum tak ada dah. So kita bagi tahu macam itulah. Okey. Jadi dia kena ada perbicaraan yang baru. Azlina ZA, tuan, jika suami tak kerja, duk goyang kaki je macam malas bekerja. Suami isteri, semua isteri tanggung, tapi isteri tak mau cerai sebab kesian anak. Apa isteri patut buat? Itulah puan Azlina. Itulah cerita dia malam ni. Isteri tak mau cerai, tapi semuanya isteri yang tanggung kan. Suami pula malas. So jawapan dia tuntut nafkah lah. Tuntut nafkah diri. Senang. Biar mahkamah perintahkan nafkah untuk dia bayar. Kalau dia gagal bayar, yang ni selebihnya pada kita lah. Kalau kita nak buat tuntutan tunggakan, buat tuntutan tunggakan. Tapi kalau kita tak mau tunggakan tu, kita nak tuntut fasah contoh dia, nak cerai, kita ada hak kat situ. Alright, mahkamah hanya boleh keluarkan perintah setakat yang mahkamah mampu saja. Tapi kalau laki ataupun suami dia still kerah macam tu je, bagi pilih perintah apa pun, aku takkan bayar juga. So kadang-kadang ada orang yang saya pernah jumpa sendiri, dia tak kisah, dia tak mau bayar nafkah tu, dia kata biar aku pergi penjara pun tak apa. Ada yang macam tu. So mahkamah nak kata apa? Unless kalaulah laki ni jenis kerja government, kerja yang tetap lah, government ke swasta ke yang kerja tetap ni, so kita bolehlah mohon at least potongan gaji kan. Tapi yang ni kalau kata tak ada jenis kerja sendiri, dia tak mau bayar, mahkamah boleh keluarkan perintah nafkah dulu. Tapi lepas pada tu kalau dia tak bayar juga, nak tuntut tunggakan, dia pun tak boleh bayar tunggakan sebagainya, mungkin penjara lah. Penjara pun tak menyelesaikan masalah nafkah kita, kan? Tu je lah. Rizwan, bagaimana kalau isteri membuat tuntutan nafkah lebih dari kemampuan suaminya? Apakah mahkamah akan menentukan kadar nafkah tersebut dan berapa minimum yang ditentukan oleh mahkamah? Soalan puan ni kan macam soalan exam sebenarnya je soalan exam macam ni lah. Okay, biasa memang macam tu lah. Isteri akan tuntut nafkah lebih lah, kan, lebih daripada kemampuan dan sebagainya. But it's okay, sebab di mahkamah syariah, perkara pertama yang mahkamah nak tahu dulu, isteri nak tuntut ni keperluan ataupun tak. Kalau dia tuntut tu keperluan, contoh dia memang benda tu adalah satu keperluan yang bukan kira sebagai kehendak lah, benda tu memang satu kewajipan. Kalau tak dapat benda tu mudaratkan. Contoh dia kan, let's say memang makan minum dia kena RM500. Suami ni dia takat boleh bagi RM300 saja. So logik lah kalau dia tuntut RM500 pun. Kalau dia kata nafkah saya memang logiknya RM3,000. So suami kata biar betul hang ni ada pun abang RM3,000. Ada perempuan. Setiap orang saya kata tak sama. Kalau orang yang T20, dia punya gaya nafkah dia lah lebih lah daripada 1,000, 2,000. Ada orang 1,000 tu bagi dia cukup-cukup. Ada orang 1,000 tu lebih daripada cukup. Okay, itu bukan persoalan asasnya. Persoalan asasnya adalah keperluan ataupun tak. Itu sahaja. Kalau dia tuntut tu. Okay, so mahkamah nak tengok keperluan dulu ataupun tidak. Yang kemudian yang keduanya mahkamah nak tengok kemampuan. Kalau isteri nak tuntut banyak ni, suami mampu tak? Suami mampu tak nak bayar jumlah tuntutan tersebut? So kalau suami tak mampu, dia kena bagi tahu dia punya gaji berapa, and then apa liability dia. Liability ni maksudnya tanggungan-tanggungan dia. So dia potong duit ke apa sebagainya, so tinggal berapa.
Okey. Yang itulah yang akan mahkamah tentukan. Isteri tuntut keperluan, suami akan pertahankan dia punya kemampuan. So keperluan lawan kemampuan, boom, jadilah equal. Kadang-kadang dia tengok kepada tengah-tengah. Contoh isteri tuntut 1,000, suami defend kata boleh bagi setakat 500. So dundam, tengok-tengok mahkamah pilih bagi 700. Tengah-tengah. Okey teratur je lah. Tu contoh dia. Dan berapa minimum ditentukan boleh mahkamah? Dia tak ada minimum perempuan. Kadang-kadang ada orang kata 300. Tapi saya pernah tengok ada isteri dapat 150 pun ada. Kadang-kadang memang tak logik perempuan. Tapi nak buat macam mana? Sebab suami dia pun memang gaji tu rendah. Memang gaji yang rendah lah. Sungguh-sungguh rendah. Yang tu pernah. Tapi itu bukan klien saya lah. Okay, bukan klien saya. Klien saya cerita yang mahal lah. Tapi kalau yang ni cerita yang saya pernah tengok orang sebelum kes saya tu dipanggil. So kita tengok lah. Kita tengok, ada orang dapat 150 pun ada perempuan. So memang tak logik lah. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal semua ni RM100 saja. Memang tak logik langsung. Tapi nak buat macam mana? Setakat tu je yang kemampuan tersebut. Mahkamah akan ambil selalunya tengah-tengah. Ada kalau isteri tuntut di 500, suami kata boleh pakai setakat 100 saja, mungkin mahkamah tengok undang ni, boleh takat 150 saja. Kalau isteri tak puas hati, dia kena buat rayuan. Okay? Ataupun dia kata biarlah terima dulu 150, and then tunggu sampai tahap dia rasa macam nak tuntut fasah pun boleh, dan nak tuntut dia nak tuntut ubah perintah nafkah pun boleh. Sutera kasih. Tujuan tentang nafkah adakah untuk meneruskan kelangsungan kehidupan atau sebagai duit sampingan, atau juga adakah disebabkan suami tak bagi langsung atau sebab merasakan tidak cukup bagi pihak isteri walaupun hakikatnya suami telah sediakan tempat tinggal. Ya Allah, panjangnya. Dan kadang juga kemampuan suami pun cukup-cukup untuk keluarga juga. Alright. Kalau suami dah provide, suami dah provide makan, minum, pakaian, tempat tinggal, everything. Kemudian isteri still nak minta duit juga. Kita minta isteri minta duit belanja contoh dia kan. Duit belanja untuk beli apa? Kita kena tahu. Kalau katalah isteri kata saya nak beli barang keperluan diri saya. Apa barang keperluan tu? Contoh dia, saya nak beli makeup untuk diri saya nak beli pakaian dalam contoh dia kan. Let's say macam tu. So, cerita berkenaan dengan keperluan, duit belanja tu boleh diminta. Yang tu dikira sebagai nafkah. Tapi katakanlah kan, minta duit belanja, dah suami provide everything. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua cukup. Tapi isteri still nak minta duit belanja juga. Dia nak minta duit belanja tu untuk, let's say lah, dia nak buat apa? Nak pergi shopping saja. Tak ada apa pun, dah sedia semua lengkap tapi still nak shopping enggak. Yang tu bukan nafkah. Kalau suami bagi, yang tu dikira sebagai sedekah perempuan. Kalau dia tak bagi, tak ada apa, tak ada isu. Sebab di mahkamah syariah, keperluan tu adalah satu perkara yang dikira sebagai nafkah. Kehendak dia bukan dikira sebagai nafkah. Contoh apa kehendak? Makan, minum, pakaian tu benda yang asas. Kehendak dia kalau contoh nak beli makan KFC saja selalu. KFC dah tak murah sangat kan. Sekarang apa lagi lah kalau kata nak makan McD je tiap hari. Kacau lah macam tu. McD pun murah kan. Nak kopi Starbucks je tiap hari. Jenuh lah macam tu. Permaisuri hatiku. Contoh ayat macam ni. Kalau kau keluar bilik jatuh talak satu, andai si isteri keluar atas alasan nak pergi toilet, adakah jatuh talak? Kau keluar bilik. Andai si isteri bagi tahu suami yang kita keluar bilik tapi suami terus paksa duduk lagi dalam rumah, adakah itu dikira berzina? Okey, macam ni lah perempuan bagilah cerita apa pun taklid talak yang puan nak tanya. Apa yang saya nak pastikan adalah anda semua kena tahu, dalam cerita tentang lafaz cerai ni, saya tak boleh mengesahkan. Saya tak boleh mengesahkan jatuh talak, duduk dalam zina, tak macam tu. Sebab ada keadaan yang mana hakim nak tahu niat juga.
Okay? Sebab dalam isu-isu taklik macam ni, taklik talak macam ni, biasanya dia akan bersama dengan niat suami. Apa niat dia? Keluar bilik yang mana? Kita kena tahu dulu. So kalau kata suami kita keluar bilik tu, keluar bilik yang saya dengan dia duduk sekarang, contoh dia. Okay? Sekarang ni tengah-tengah duk berasmara, contoh dia. Dia kata suami ni mungkin tak puas lagi. Aku pula jadi lucah pula malam ni ya. So tak puas hati malam ni. So isteri nak keluar juga. Okay? Contoh isteri berkeras juga nak keluar. Okay? So suami buat keluar macam tu. Kalau dia kata niat dia, kalau dia memang tak mau bagi, tapi isteri tetap nak langgar juga, mungkin berjatuh talak. Okay? Ataupun dia kata memang betul, tapi niat saya tak adalah sampai tahap kata nak cerai kalau sebab pi tandas. Saya cerai tu kalau macam dia saja nak keluar, dia tak mau dah bersetubuh balik dengan saya. Contoh macam tu, contoh. Aku cerita lucah sikit ni, tapi tak apa, korang semua kahwin dah kan. Apa jangan dia buat macam geli. Tak dah. Direct, straight to the point sikit. Okay? Dia bergantung kepada niat juga kadang-kadang. Tapi apa-apa pun, selalu saya cerita bab lafaz cerai luar mahkamah ni, kalau kita rasa benda tu ada lafaz, ada niat ke tak ada niat ke, kita memang rasa macam ini dah ada lafaz ni, so anda dah jatuh wajib untuk buat tuntutan di mahkamah. Anda kena naik mahkamah untuk buat pengesahan tersebut. Biar suami mengaku dekat depan hakim ada niat ataupun tak ada niat, memang dia sebut macam tu ataupun tidak. So benda tu semua hanya boleh disahkan di hadapan hakim, sebab dia kena ada proses perbicaraan, bukan di hadapan Cik Muhammad Hakim yang menonton malam ni. Tuan, bila mana waktu yang terbaik untuk buat tuntutan nafkah dari suami, sebelum kahwin ke atau selepas kahwin? Nak buat tuntutan nafkah mesti kena lepas kahwin puan. Sebelum kahwin tak kira nafkah. Kalau tidak jenuh nanti ni, pakat duk couple belakang. Couple pun boleh minta nafkah dah, kacau lah kan. Tak ada macam tu. Gurau. So, kalau bertunang pun tak dikira sebagai nafkah. Dia lepas kahwin baru kita boleh buat tuntutan nafkah. Cumanya saya faham, sebenarnya Puan Nas nak kata elok minta declaration siap-siap. Saya nak kahwin dengan awak ni, berapa nafkah setiap bulan? Kan? So kita bagi tahulah kata kita nak ada satu jaminan kepada bakal suami kita. So bakal suami kita kata okey, kalau awak kahwin dengan saya, insya-Allah saya provide setiap bulan RM200 duit belanja, contoh tapi saya akan sediakan makan, minum, pakaian, rumah, everything, semua saya provide. Okay? So, kita ada perjanjian macam tu. Tapi perjanjian tu hanya antara kita dengan dia sahaja. Tak ada apa-apa yang boleh mengikat. Contoh, ada orang tanya kat saya, Tuan, saya boleh tak kalau Tuan tolong buatkan surat perjanjian? Saya dengan suami saya tak mau bercerai, tapi saya nak dia berjanji bagi ni. Saya kata sorry. Okay? Saya bukan jenis lawyer yang buat surat perjanjian macam tu. It's not my type, right? So, kalau nak buat perjanjian macam tu, sebabnya dia akan mengundang risiko. Risikonya adalah ketidakpatuhan. Faham tak? Kita buat perjanjian suami dengan isteri saja-saja sendiri, okay? Benda yang di luar daripada mahkamah, kalau salah seorang tak patuh, benda tu tak akan mengikat mana-mana pihak. Kalau siapa-siapa yang langgar, habis macam tu sahaja. Pergi ke mahkamah, contoh ada buat perjanjian dengan bakal suami. Bakal suami kata bagi 500 setiap bulan nanti. So lepas kahwin tengok-tengok tak bagi. Anda nak buat tuntutan apa? Nak buat tuntutan hutang, nak buat tuntutan tunggakan, tak boleh sebab tak ada perintah pun. Okay? That's why kalau kata nak buat tuntutan nafkah, dia mesti selepas kahwin. Selepas kahwin buat tuntutan, ada perintah nafkah, clear. Okay, clear. So kalau kata tak mau buat perintah, tak mau masuk mahkamah, okay, tapi kita nak ada konsistensi, tak payah buat perjanjian. So kita minta lah suami kita setiap bulan masukkan berapa setiap bulan dalam akaun bank kita. Kita nak berapa hati? 5 hati. So 5 hati setiap bulan. Every time setiap bulan mesti masuk RM500, 5 hati. Okay?
Senang kalau kata dia buat daripada awal macam tu, besar kemungkinan anda boleh dapat buat tuntutan tunggakan nafkah di mahkamah. Sebab ada konsistensi dalam pemberian nafkah melalui akaun bank. Jadi kita boleh nampak, oh ada akaun bank masuk setiap bulan 500 tulis nafkah. Tengok kemudian lepas tu miss. Contoh saya pernah kendalikan kes yang mana tentera. Tentera kan dia ada potongan wajib kan. Okay, so ada potongan wajib tu. So potongan wajib tu sepatutnya masuk ke isteri ni dapat 400 contoh dia. Okay, tiba-tiba kan dia punya gaji tu stuck. So gaji dia tu stuck, mungkin ada apa-apa isu lah kan. So si isteri ni dia buat tuntutan tunggakan nafkah dalam keadaan dia tak ada pun perintah nafkah. Jadi benda tu diputuskan dapat sebab ada kemasukan tu setiap bulan macam tu. Clear? Seharian Puan Nadira Azhar. Ya Allah. Waalaikumsalam. Seharian saya tunggu live Tuan malam ni. Seharian nasib baik saya live sebenarnya perempuan. Tadi saya rasa macam terletik dah. Aku rasa macam malas nak live. Penat. Sebab esok saya nak pergi aluk start. Maksudnya saya nak kena tidur lah kan. Tapi saya kata, kesian dekat follower aku. Takut lagi ada yang tunggu. Ada orang yang mungkin dia nak tanya soalan. Ada orang mungkin dia nak belajar sesuatu. Saya kata tak apalah. Demi follower, insyaAllah demi ilmu, saya akan cuba untuk kuatkan. Macam itulah. So pagi tadi selesai perbicaraan saya kat mahkamah bersama ex-suami. Ex-suami tuduh macam-macam kat saya sampai saya sanggup bersumpah saya tak pukul suami saya. Lepas tu hakim cakap saya ni jenis kasar and macam gila sebab sanggup pukul suami. Padahal saya dah bersumpah saya tak buat. Dan bila saya nak cakap, hakim akan potong bila saya cakap. Just suami saya je boleh cakap tanpa kena potong. Pernah terjadi ke tempat lain hakim macam ni tuan? Okey, soalan mau ni. Saya just nak tahu. Terima kasih tuan. Dan tadi dah jatuh satu talak. Alasannya dia cerai saya luar mahkamah sebab saya selalu pukul dia. Bila saya nak cakap saya kena pukul, hakim tak layan pun benda tu. Benar-benar tak tahu. Okey. Puan Nadira, okey. Macam ni lah perempuan Kita nak cerita benda tu untuk apa? Nak memuaskan hati. Kan? Kita rasa macam sebab kita nak cakap juga benda tu sebab kita nak memuaskan hati. Tapi kita kena tahu satu perkara. Kita datang ke mahkamah tu untuk buat apa? Kita datang ke mahkamah tu untuk buat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah kan? Betul kan? So kita nak buat pengesahan lafaz cerai. Jadi kalau kita nak buat pengesahan lafaz cerai, benda apa yang kita nak kena cerita kat mahkamah? Kita nak kena cerita lafaz cerai. Kan? Kita nak cerita lafaz cerai. So lafaz cerai kita nak cerita, mesti kena ada cerita apa, macam mana bunyi lafaz tu. Berapa talak. Ada ayat talak ataupun tidak. Ada niat ataupun tidak. Kan? So kalau kata hakim tanya sebelum ni lah kan, mungkin saya tak tahu. Saya tak boleh nak komen lebih-lebih. Okay? Sifat seorang hakim, cara seorang hakim dia tu saya tak boleh cakap lebih-lebih. Right? Masing-masing dia ada cara dia yang tersendiri. Kalau saya cakap, it is very prejudice. So saya tak boleh bertindak prejudis kepada mahkamah sebab peguam juga adalah salah seorang daripada pegawai mahkamah. Okay? Saya kena hormat institusi mahkamah. Tapi jadi sebab tu saya tak boleh nak komen lebih-lebih. Saya respect setiap hakim dia ada cara yang berbeza dan keputusan yang berbeza. Ada hakim yang lembut, ada hakim yang tegas, ada hakim yang keras dan sebagainya. Yang tu cara dia. Okay? Saya respect setiap orang. Kalau ada silap, kita rayu ke mahkamah atas. Itu prinsip dia. Okay? Dan cuma apa yang saya nak cakap Puan Nadirah dan puan-puan yang lain. Okay? Memang kalau dekat mahkamah ni, orang ingat, sentiasa orang akan ingat tempat ni tempat untuk nak luahkan everything. Nak cerita habis A to Z. Tapi kita kena ingat satu perkara. Okay? Sesuai ataupun tidak dengan tuntutan kita tu. Kita datang mahkamah tu atas kes apa? Kes pengesahan lafaz cerai. Jadi kita tak perlu nak cerita lebih-lebih sebab mahkamah pun dia nak tahu sikit saja.
Bergaduh tu sebab apa? Lapar cerai ni terjadi sebab apa? Sebab bergaduh, sebab berlaku pukul ke apa ke, whatever is it lah punya reason. Benda tu tak penting. Tak penting dalam kes pengesahan lapar cerai. Seriously. Okay? Yang penting tu nak dapat pengakuan suami. Betul tak? Betul tak suami ada lapar cerai? Suami tu kena mengaku. Betul. Ada niat ataupun tidak? Ada niat. So, itu je mahkamah nak tahu. Kalau mahkamah nak tahu lebih-lebih, bergaduh sebab apa? Bergaduh sebab pukul sebagainya tu. Yang tu dia mungkin nak tanya sikit-sikit saja sebab nak masuk dalam rekod. Rekod tu, nanti kan keluar satu rekod. Kan ada pernah viral kan antara jenis-jenis alasan-alasan perceraian. Alasan perceraian selalunya sebab apa? Sebab suami curang lah, isteri curang lah, suami tak semayang lah. Saya pernah tengok ada alasan tu sebab suami terguna berus gigi isteri. Kadang-kadang benda tu semua benda yang ditanya oleh hakim masa tu lah. So macam puan punya kes lah. Mungkin hakim nak tanya sebab apa bergaduh ada lapar cerai ni. Sebab suami pun tuduh kata isteri pukul. Kita pun nak cakap kata mana saya buat macam tu, saya sumpah saya tak buat macam tu kan. So takat itulah maksudnya hakim nak tahu bergaduh tu sebab apa? Bergaduh sebab pukul, sebab tu jadi lapar cerai. Itu je lah. Okay? Benda tu tak penting pun untuk kes pengesahan lapar cerai. Nak sahkan lapar cerai tak ada cerita pun pasal pukul-pukul apa dak ni. Dia nak tahu ada lapas, bunyi dia macam mana, mengaku ataupun tidak, ada niat ataupun tidak. Itu je. Okay? Macam kes hartas pencarian lah. Kalau kes hartas pencarian, kita pergi mahkamah, kita nak tuntut apa? Kita nak tuntut harta. Betul tak? Kalau kita nak tuntut harta, kenapa kita nak cerita pasal pukul? Kan? Tak ada kaitan. Sebab cerita hartas pencarian, cerita tentang wang ringgit. Ada sumbangan wang ringgit tak? Okey, tak ada sumbangan wang ringgit. Ada sumbangan apa? Saya ada sumbangan dari sudut melahirkan anak. Tu sumbangan kita lah. Saya ada sudut dari pengorbanan yang lama dalam tempoh perkahwinan. Sumbangan kita. Saya ada sumbangan menjadi suri rumah dengan menguruskan rumah tangga. Tu sumbangan. So kita tak perlu nak cerita bergaduh dulu macam mana, berebut anak. Semua tu tak ada kaitan. Sama macam kes pengesahan lapar cerai. Tak ada kaitan pun kalau kita nak cerita tu benda lain. Saya berebut anak dan sebagainya, yang tu hakim tak mahu tahu. The simple is the better. Okay? Alright Puan Nadira, saya jawab straightforward sikit benda ni. Okey, Nurul Aida Wati, saya dah bercerai 6 tahun dan saya dah kahwin baru. Bolehkah saya tuntut nafkah iddah sekarang? Yang mohon cerai adalah saya. Tak ada masalah. Puan boleh tuntut. Ni tajuk yang lebih kurang macam semalam. Nak tuntut mutu'ah dah bercerai lama dah kan? Boleh. Sama je macam nafkah iddah pun. As long as masa bercerai tu puan tidak ada persetujuan kata takkan tuntut nafkah iddah, so puan boleh tuntut. Ataupun tak pernah pun disabitkan nusyus. So masa dalam tempoh perkahwinan tak disabitkan nusyus, still boleh buat tuntutan nafkah iddah tersebut. Nur Hafizah Fiza, bagaimana kalau isteri nak buat tuntutan tapi suami tak dapat dikesan, missing in action? Kes boleh diteruskan ke? Kes tetap akan diteruskan. Nak buat tuntutan apa? Kita cerita apa ni? Nafkahan. So kita cerita pasal nafkahan. So kita boleh buat tuntutan tersebut. Okey, mahkamah tetap akan putuskan. Cumanya jadi macam ada perintah tapi tak ada siapa nak bagi duit. Boleh digunakan juga untuk nak tuntut nafkah tu kepada, contohnya kan, nak tuntut nafkah tu kepada bapa mertua contoh dia. Alright. Bapa mertua tak bertanggungjawab sangatlah kalau kata dia tak mau bagi. Right. Kalau dia tak mau bagi tapi kita still tak mau minta cerai, so maksudnya macam kita reda. Kita reda sebab tak ada orang lain boleh ambil tanggungjawab tersebut. Okay, katakanlah suami hilang tapi bapa mertua ada lagi. Okay, bapa mertua ni dia duk bagi nafkah lah kat kita. So dia bagi provide everything. So menyebabkan kita nak bertahan benda tu. So kita bertahan benda tu. Tapi kalau lah kan ada perintah nafkah tapi suami hilang, bapa mertua pun tak ambil peduli, adik-beradik dia pun tak ambil peduli. Suka hati lah nak buat apa pun.
Jadi kita tak boleh nak paksa bapa mertua ataupun adik-beradik lelaki ni, adik-beradik lelaki suami contoh dia, untuk bayar nafkah tersebut. Sebab ia bukan kewajipan mereka bab nafkah tu. Okay. Jadi kalau kita masih lagi nak teruskan perkahwinan tu, jadi kita yang meredai benda tu, walaupun kita dah ada perintah nafkah. Sebab itu je matlamat dia, nak dapat nafkah tapi suami tak tahu. Mahkamah tetap akan keluarkan juga perintah nafkah ni. Okey. Mami Erin, tuan, kalau dalam saman tu dibagi tahu bayaran nafkah isteri 500 sebulan, nafkah anak 250 untuk 2 orang, bil utility tempat tinggal disediakan. Maknanya tuan, nafkah tu termasuk makan minum pelajaran anak-anak lah ya tuan. Nafkah. Yelah, kalau 2 masuk okey, 250 tu termasuk semua. Macam tak cukup kan? Macam tu lah. 250 nafkah anak-anak 250 sebulan. Kalau seorang 250, tak berapa nak logik. Okey, kalau 250 untuk 2 orang, lagi bapak tak logik. Okey, dah lah kot noh. 11.30 dah. Okey, long lah 1 jam setengah dah. Alright, thank you semua. InsyaAllah siapa yang suka perkongsian saya malam ni, siapa yang suka cara saya jawab semua ni, alright, saya nak minta anda satu je, tolonglah tekan share. Okay, tolong tekan share dan letak je dekat wall anda. Okay, tulis tajuk sekali, biar ada perkongsian benda ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Siapa tahu disebabkan anda tekan share tu, ada orang tengok wall anda. Okay, kita manfaatkan benda ni supaya ada orang boleh ambil iktibar. Okay, alright, itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menonton pada malam ni. Saya mohon ampun dan maaf kalau saya ada silap. InsyaAllah esok pada waktu yang sama kita akan berjumpa lagi dengan tajuk yang lain juga. Okay, alright, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok. Bye bye. InsyaAllah. InsyaAllah.